الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kalau ikutkan halaman kita halaman 33. Ini ikut buku kita. Ayat berapa tu ya, Linda? Yang first tu dah. Oh, ayat yang pertama. Yang maksudnya latihan yang kedua ya? Latihan kedua. Latihan kedua ya, latihan nombor 2. Okey, mari kita tengok dulu dia punya arahan itu. Belajar sikit-sikit kita tengok apa arahan dia ya. Nanti kawan kita tunjuk kat skrin. Ya. Seperti biasa, kalau kita ada buku tengok buku, kalau tak ada tengok pada skrin kita, tengok macam mana nak baca tu. Macam mana nak baca tu kalau kita nampak buku ni tulisan dalam buku ni tidak mengikut tulisan dalam Quran Rasam Uthmani kita. Bukan. Ya. Tulisan kita, tulisan dalam Quran lain sedikit daripada ni. Tapi tak apa sebab buku-buku biasanya dia nak ikut cara buku. Kalau kita nampak mula-mula je tu alif tu sebenarnya alif tu adalah hamzah wasal sebenarnya. Dia memang alif tapi dia ada kepala sod di atasnya. Sebenarnya kalau dalam Al-Quran, dalam Al-Quran memang tak nampak lah macam ni. Ya, dia mesti ada hamzah wasal. Hamzah wasal tak ada baris. Huruf kedua pula mati. Habis macam mana nak baca? Jadi yang ini hukum huruf ketiga. Hukum huruf ketiga, kita tengok huruf ketiga. Huruf pertama alif tu lah. Ataupun nak panggil dia hamzah wasal pun boleh. Nak panggil alif masih boleh. Tapi lebih tepat kita mengetahui namanya hamzah wasal. Ya. Hamzah wasal tak ada baris. Huruf keduanya. Apa-apa kalimah lah. Hamzah wasal memang ada. Wajib ada. Tapi huruf kedua, huruf ketiga, huruf keempat itu terpulang. Itu terpulang huruf apa? Itu terpulang kepada kalimah lah. Ya. Di sini huruf ra mati jadi tak tahu. Jadi huruf ketiganya huruf sin. Bukan huruf tu yang kita nak tengok tetapi barisnya. Sin berbaris depan. Jika huruf ketiga baris depan, makanya kita mulakan bacaan di situ dengan baris depan pada alif tu. So kita membaca ursum. Itu skill ya. Okey. Ursum sebenarnya maksudnya lukislah. Itu sebenarnya maksud dia. Ya, lukislah tapi kalau kita tengok terjemahan yang diberi bulatkan. Dia dah bagikan bahasa Melayu kan. Tengok tu kat skrin ya. Bulatkan. Dia memang sebenarnya bahasa Melayu bulatkan tapi lukislah bulatan. Dairatan tu. Dairatan adalah bulatan. Sebenarnya lukislah bulatan. Macam tu. Ataupun paling cepat bahasa kita bulatkan. Betul tak? Kita belajar sedikit cara-cara dia. Cara dia lain sedikit. Lukislah bulatan ataupun maksudnya bulatkan haula. Haula bermaksud sekeliling. Ataupun sekitar pun boleh ya. Sekitar ataupun sekeliling al-ismi, kata nama, al-mausuli, al-mausul, kata nama ataupun lebih senang isim mausul. Bulatkan. Cari isim mausul, bulatkan dia. Fi, pada ataupun dalam. Al-ayati maksudnya ayat-ayat, al-atiyati yang berikut. Itu dia punya kalau kita memanglah kita boleh baca yang Melayu tu, tapi kita nak tengok setiap kalimah. Perlahan-lahan insya-Allah. Dulu saya pun belajar memahami macam inilah. Belajar memahami. Jadinya mungkin kita tak tahu ursum tapi paling tidak pun kita nampak fi. Kalau boleh al-ayati kalau boleh. Okey. Ayat yang pertama ya. Sini dah ada allazina ahsanul husna wa ziyadah. Okey. Kini kita tengok dekat sini yang mana dia punya isim mausul? Di mana? Pada yang pertama. Lillazina. Lam li yang pertama tu dia bukan sebenarnya. Sebenarnya isim mausul sebenarnya dia allazina. Allazina tapi di sini ada li. Lillazina sebab di sini ada huruf lam. Huruf lam yang lebih awal ya daripada allazina. Bila dicantumkan li lam baris bawah kepada apa-apa kalimah dia akan jadi macam inilah lillazina. Tapi kalau kita pecahkan ya dia akan jadi li allazina. Kalau kita pecahkan ya. Jadinya isim mausul tu kalau macam ni sebenarnya pada allazina. Termasuk pada li tu bolehlah termasalah. Tapi sebenarnya kalau kita pecahkan dia tak masuk li ya. So itu dia punya isim mausul. Isim mausul bermaksud kata hubung. Bagi yang dari segi maksud li lam yang pertama baris bawah bermaksud bagi ataupun untuk, allazina bermaksud yang isim mausul maksud dia yang, itu saja maksud dia bagi yang
Ahsanu. Ahsanu adalah dari kalimah apa? Dari kalimah apa? Ahsanu. Cuba dengar. Ahsanu. Cuba dengar bunyi dia, teka. Bunyi dia ahsanu. Macam bunyi apa? Nak jawab sila. Buka mikrofon ya kalau nak cakap. Ihsan. Ya, pandai pun. Ihsan. Bunyi dia tu. Memang kita belajar ilmu bahasa Arab ya. Tip dia kami semua dulu diberitahu. Dalam ilmu bahasa Arab, cara kita nak detect bunyi dia tu, dengar dia kata ahsanu ihsan. Ada bunyi dia. Memanglah lari sedikit ya. Ahsanu, ihsan sama. So lagi. Ahsanu, ihsan, lagi apa yang biasa-biasa kalimah ni? Apa? Hasan. Hasan pun dia. Ihsan. Apa dia? Hasan. Lagi husna. Husna dia juga sebenarnya dari Asmaul Husna. Itu husna. Tapi dia dari kalimah yang sama. Ya. Apa lagi? Husain. Dari kalimah yang sama. Ini sekukurannya baru kita tahu ya. Ahsanu, ihsan, hasan, Husain, husna. Dengar bunyi dia ada mirip-mirip, maksudnya sama sahaja. Tetapinya adalah yang dalam bentuk fi'il dan ada yang dalam bentuk isim. Sebab tu bunyi bentuknya berbeza. Ada yang ahsanu, ada yang ihsan, ada yang hasan, Husain, husna. Nampak ya? Bentuk itu berbeza kerana ada yang bentuk apa tadi kita kata bentuk verb ya, verb ataupun fi'il, dan ada yang dalam bentuk isim ataupun kata nama ya. So ahsanu, ahsanu ni dalam bentuk fi'il. Saya dah bagi tahu ya, fi'il maksudnya verb kata kerja. Ini fi'il apa ni? Agak-agak fi'il apa? Cuba tengok ahsanu, agak-agak dalam fi'il apa tu? Fi'il ada berapa jenis? Fi'il ataupun verb ada berapa? Ada fi'il madhi, past tense, ada fi'il mudhari', present tense, dan ada fi'il amar. So yang ni yang mana ni? Rasa-rasanya. Ahsanu. Bila sebab hari tu Ustazah tak ingat Ustazah hari tu Ustazah kata kalau ada waw dengan alif ziyadah ni dia fi'il dia ada fi'il Dua. Betul. Waw dengan alif ziyadah. Ya, saya bagi tahu ya, jika ada waw dengan alif ziyadah, waw dengan alif ziyadah tu memang pair, ya, pairing lah. Dia tak boleh terpisah ya. Kalau ada waw misalnya ada alif ziyadah, dia hanya ada pada dua fi'il. Ya, fi'il apa? Fi'il madhi dengan mudhari bukan. Fi'il madhi dengan fi'il amar. Kedua-duanya untuk jamak muzakkar. Dia fi'il ni kan jenis tau. Kalau seorang melakukan perbuatan, fi'ilnya untuk seorang. Lain bentuknya. Kalau dua orang melakukan perbuatan, fi'il tu, ejaan fi'il tu lain rupa dia. Kalau ramai ataupun jamak maksudnya ramai ataupun plural, dia dalam ilmu bahasa Arab, kuantiti dia mesti tiga dan lebih. Saya faham, saya bagi English lah, English. Kalau satu singular, itu bahasa Inggeris kan. Kalau Arab pula, kalau satu mufrad kita panggil. Ya, lepas tu kalau bahasa Inggeris dua terus dah. Bila dah dua dah terus plural, betul tak? Itu bahasa Inggeris kan? Itu bahasa Inggeris. Dua, tiga dan seterusnya terus jatuh plural. Tetapi kalau ilmu bahasa tak. Saya selalu comparekan dengan bahasa Inggeris ya. Satu singular, dua dan lebih plural, tapi kalau bahasa Arab dia macam ni. Kalau satu betul singular tapi istilahnya mufrad. Kalau dua belum jamak lagi kalau bahasa Arab ya. Dua dipanggil musanna, dipanggil. Musanna. Dan tiga dan lebih barulah dikategorikan sebagai plural ataupun jamak. Itu kalau boleh itu pun kalau boleh nak faham. Ambil yang ringan-ringan dulu ya. Itu cara kita mengutip, kita kata. Kutip yang ringan-ringan saya. Ustazah ni tadi apa? Fi'il madhi ataupun amar tadi Ya, fi'il madhi ataupun fi'il amar. Cumanya kalau fi'il amar untuk jamak muzakkar antum, kalau fi'il amar. Kalau fi'il madhi jamak muzakkar hum, domirnya adalah hum. Memang kita nampak waw dengan alif ziyadah memang ada pada dua tu. Tetapi kawan kita cakap fi'il mudhari' ada juga. Tetapi asal fi'il mudhari' tak ada waw dengan alif ziyadah di hujung, tetapi fi'il mudhari' yang telah berubah. Fi'il mudhari' yang telah berubah hujungnya boleh menjadi seperti inilah, ada waw dengan alif ziyadah. Tapi saya kata pegang dua dulu. Fi'il madhi
dengan fi'il amar. Fi'il madi untuk siapa? Yang domir untuk apa? Jamak muzakkar hum. Kalau fi'il amar untuk jamak muzakkar antum. Itu dua. Dan hujung begini waw dengan alif ziyadah boleh berada di hujung fi'il mudhari'. Sebab kawan kita dah sebut, jadi ustazah terpaksa mengaku lah. Boleh, tetapi bukan fi'il mudhari' yang original, bukan. Fi'il mudhari' yang original tak ada waw dengan alif ziyadah. Fi'il mudhari' yang telah berubah, yang telah berubah tu ada dua sebab kenapa dia berubah. Makanya akhirnya boleh ada waw dengan alif ziyadah. Juga fi'il mudhari' untuk siapa? Untuk yang jamak muzakkar bunyi. Hanya untuk jamak muzakkar sahaja yang ada waw dengan alif ziyadah. Ya. Okey? So bermaksud di sini kalau tadi apa? Ahsanu sama dengan masuk ihsan. Ya, sama masuk dengan Hasan, sama masuk dengan apa dia Husain, sama masuk dengan husna. Saya dah bagi sedikit-sedikit, paling tidak pun anda daripada tak tahu maksudnya baik, cantik, elok. Itu antara maksud dia lah. So ahsanu melakukan kebaikan. Sebab dia fi'il ya, fi'il madi, ahsanu. Bila dah ada fi'il ya, fi'il maksudnya perbuatan. Kalau kita dah kata dia fi'il, kita dah faham dia fi'il, kita mesti tahu siapa pelaku kepada perbuatan ni. Siapa? Itu mesti kita nak tahu. Fi'il ni sebenarnya dia two in one sebenarnya. Semua fi'il adalah two in one. Apa maksudnya? Kita dah kenal dia fi'il, tapi kita mesti nak tahu apakah dhamir ataupun pelaku kepada perbuatan ni. Tadi kan melakukan kebaikan. Boleh masuklah meaning tu. So ahsanu kita boleh terjemahkan dia sebagai yang melakukan kebaikan, tapi siapa? Mesti dia itu ingat. So ahsanu tu memang dia dhamir, di dalamnya dia panggil dhamir ataupun bahasa Melayu kita panggil pelaku lah senang kita ya. So dhamir di dalam ahsanu adalah hum. Tak ada dhamir lain, memang hum. Ya, hanya hum saja ya. So kalau kita nak terjemahkan sebenarnya bagi yang lillazina, bagi yang ahsanu, mereka melakukan kebaikan. Macam tu. Ya, mereka melakukan kebaikan. Lepas tu kebaikan apa? Al-husna. Ada sama dengan kalimah ahsanu. Cuma al-husna ada alif lam. Betul tak? Al-husna. Apabila ada alif lam bukan fi'il dah. Itu belajar belajar mengenal kalimah-kalimah. Oh ada al-husna, ada alif lam di hujung. Makanya itu bukan fi'il. Tak boleh. Dia bukan fi'il. Itu adalah isim. Ya, isim apa? Secara lebih tepat bila ada alif lam. Isim ma'rifah. Kata nama khas. Kita boleh terjemahkan alif lam tu, kita boleh gantikan dengan perkataan saya suka pilih bahasa Inggeris ya, sebab bahasa Inggeris tu dia nampak. Bahasa Melayu saya tak mahir ya. So al di situ kita boleh tukarkan dia kepada perkataan the. Macam tu, the. So husna apa? Kebaikan, kecantikan. Melakukan kebaikan, itu yang ahsanu perbuatannya melakukan, tapi al-husna tu perkara yang baik itu. Nampak dia dari kalimah yang sama tapi ahsanu dalam bentuk fi'il, al-husna dalam bentuk isim ya, melakukan kebaikan. Bila kita susun ayat kita tak payahlah ulang kebaikan tu, betul tak? Melakukan kebaikan perkara yang baik. Tak payahlah ulang kebaikan tu. Kita ambil saja melakukan. Lepas tu al-husna perkara-perkara yang cantik, perkara-perkara yang baik, al-husna. Kenal dulu mana-mana kalimah kalau bermula dengan alif lam ya, memang dia isim, tetapi dia isim khas. Isim khas, kalau ilmu bahasa Arabnya dipanggil isim ma'rifah dipanggil. Ya. Okey. Lakukan kebaikan. Okay. Mana ayat dia Linda? Hilang. Okey, wa ziyadatun, waw di situ ya. Huruf waw sahaja adalah satu kalimah ya, satu perkataan. Rasanya dah boleh ingat dah waw kan? Bermaksud dan. Ya. Cuma ni dia ada kategori dia lah. Waw dipanggil huruf athaf dipanggil. Huruf ataf ada 10 kalau tak silap saya. Banyak. Ya. Okay. So, waw ataf. Lepas tu, ziyadatun maksudnya tambahan. Ziyadah. Ya, ziyadatun. Saya matikan dia. Memang dalam Quran ada baris ya. Ziyadatun. Tapi bercakap, kita biasa matikannya hujung. Ziyadah maksudnya tambahan. Ziyadatun. Okay, cukup kat situ. Saya nak terus saja, kalau tak ada apa-apa isu yang penting saya tak nak sebutlah. Okey. Kalau nak tanya silakan. Okey. Okey, kawan kita dia nak tunjuk kita Quran yang ni ada maksud dia. Betul lebih baik kan? Tu dia kata apa tu? Terbaik. Al-husna, terbaik. Dia bagi melakukan perkara terbaik kalau kita nak.
Cumanya terjemahan ni dia ikut pilihan perkataan yang dia pilih lah. Jadinya kalau pesanan saya kalau ada terjemahan ni kadang-kadang orang lain dan Quran dia lain sikit terjemahan dia. Nanti kawan lain dan Quran dia lain sedikit terjemahan dia. Jadinya tapi kita ambil yang umum dah. Okey, seterusnya kita punya ayat yang kedua. Mana yang kedua kita? Surah Al-Hashr Ustazah. Ya, Hashr. Ya, surah Hashr. Tapi kenapa dia tak keluar? Okey, jap. Surah Ayat apa? Ayat 59. Al-Hashr. Surah Ayat yang ayat 59. Ayat Ya. 59. Di sini ada maksud dia. Jadi lebih baik kita ambil surah apa yang ni kan. Jadi kita dapat. Percayalah perlahan-lahan kalimah-kalimah yang simple tu insya-Allah kita dah tahu maksud dia. Sebab saya juga melalui proses yang sama sebenarnya ya. Okey, ayat 59. Aduh, kenapa tak pergi? Ya. Dia tak pergi pula 59 jap. Cari pada. Itu ayat berapa? Baru ayat 2. Ni memang surah dia. Itu baru ayat 2. Turun lagi. Oh, dia kena. Turun lagi lah ni. Oh, okey. Banyak ya. Ilmu senang je jap mana. Baru apa? 17. Ayat 59 kan? 59. Ada tak pergi pula dah. Ataupun kita salah kot. Ayat 22. Oh, ayat Dia ada 22. 24. Ayat 22 lah kan? Silap. Itu surah yang ke-59 ayat 22. Sebab dia kalau dia cari tak jumpa tu maksudnya kita tahulah kita tengok terbalik. Ayat 22. Wallahul lazim. Okay. Mak ya. Ikut senang je gitu. Kalau dah cari dia tu juga 59 bukan. Tahulah terbalik ya. Okey, huwallahul ladzi la ilaha illahu. Sampai habislah. Rahim ya. Okey, huwa. Huwa ya, huwa dia ada berapa? 14 ya. Kumpulan dia ada 14. Apa nama dia? Nama bermaksud dia. So nama dia ingat tak? Jawab. Siapa nak jawab sila bagi ingat. Namanya adalah Domir munfasil. Ya, dhamir mun, M-U-N, munfasil. Kenapa kita nak sebut munfasil? Sebab dhamir ada dua jenis. Ada dua jenis. Yang ni adalah jenis nama dia munfasil. Dhamir munfasil ni cara kita nak kenal dia ada berapa? 3 kali dalam Al-Quran ya. Huwa, lepas tu illa, huwa, lepas tu ayat seterusnya huwa. Ada 3 kali, maksud dia samalah. Ya, dia. Dhamir munfasil ni senang je cara kita nak kenal dia tak melekat dengan kalimah lain. Macam tu. Dia tidak melekat dengan kalimah mana-mana. Kita nampak huwa tu, spelling huwa tu. Ya, sebab tu kita bagi dia dhamir munfasil. Okey, bermaksud dia. Okey, dia. Maksud melekat tu mana? Melekat tu melekat di hujung kalimah lain. Contoh lain kot. Tak bersambung maksudnya. Tahu tak sekejap? Nanti kita cuba tengok, kita cuba tengok sekejap yang ada melekat, ada dhamir yang melekat di hujung kalimah. Dia melekat di hujung mana? Wasyahadati bukan Itu tamarbutah. Tamarbutah bukan. Linda, kalau Linda buka ayat ketiga kita, buka ayat ni, ayat ketiga. Ataupun kalau turun jap satu ayat ketiga tentang ada, cuba turun je. Ada tak? Boleh ke? Oh, tak ada, yang ni dia khas surah aja. Surah ayat tu saja. Saya nak pergi yang ketiga yang ayat ketiga. Ayat ketiga kita. 50 ni apa? Surah Qaf. Surah Yusuf ayat 50. Kita tengok sebab di situ ada kita surah nampak. Yusuf. Surah Yusuf ayat 50. Jap ya, kita tunjuk beza dhamir munfasil dengan satu lagi dhamir yang melekat di hujung kalimah lain. Macam tu. Ya, tiga. Dia ada nama yang kita cari ni, dhamir yang melekat ni dipanggil dhamir muttasil dipanggil. Muttasil maksudnya melekat ataupun bercantum di hujung kalimah lain. Maksudnya dia duduk di hujung kalimah lain. Itu maksud dia. Okey, mari kita tengok ayat ni ya. Ya, he tu. Bihi, apa he? Dia duduk di hujung B. Lepas B ada he. Lepas tu
hu tu, ja'ahu juga dia duduk di hujung. Dia tak boleh kita tak boleh tulis hu sendiri-sendiri, tak boleh. Okey, dhamir mutasil ya. Dhamir satu lagi tak boleh kalau kita hi tadi kita pisahkan, tak boleh. Hi mesti ya. Ja'ahu, hu pun kita tak boleh tulis dia sendirian. Dia mesti duduk di hujung kalimah. Itu maksudnya. Ya, dan di sini ada lagi tak yang lain. Fas'alhu, ada hu juga. Kebetulannya hu lah. Ya. Ni Rabbika Ustaz. Yes, masya-Allah, tabarakallah. Ka juga ya. Ka juga dhamir muttasil. Pak dia kena sama ada dia bercantum atau tak bercantum tak ada masalah ya. Bercantum boleh, tak bercantum pun boleh. Yang penting dia duduk di hujung kalimah lain. Ka ya. Di bawah dia ada aidiyatun. Ya, hunna tu. Hunna tu adalah dhamir muttasil. Macam tu ya. Kat sini Rabbi, Hinna Rabbi tu tu. Hinna ni termasuk. Boleh. Hinna dengan hunna sama. Jika dihinna, hinna dengan hunna sama. Rabbi tu ada huruf ya. Huruf ya tu adalah dhamir muttasil. Ya. So dia ada dua jenis. Yang ni mesti kita nampak tengok. Rabbi kita nampak ya melekat dengan dia. Contohlah. Bikai dihinna melekat ataupun duduk di hujung kalimah lain. Dia tak boleh sendiri-sendiri. Tak boleh nak tulis ya saja. Tak boleh. Ada setengah yang agak-agak fleksibel dia macam boleh. Tapi macam hu tak boleh. Kalau nak tulis hu tanpa melekat di hujung lain tak boleh. Dia tidak. Lepas tu dia dhamir ni ada dua jenis. Kalau huwa tadi memang boleh. Kita boleh tulis huwa gitu je. Tak payah duduk melekat di hujung kalimah lain. Lepas tu dari segi nama dhamir munfasil. Munfasil bermaksud terpisah. Itu maksud dia. So dia terpisah daripada kalimah lain. Dia tak melekat lah. Dia tidak di hujung bermaksud dia. Ya. Okey, huwa bermaksudnya he ataupun dia ya. Allahu, Allah lah. Dia kalau kita terjemahkan dia adalah Allah. Sebenarnya kalau kita terjemahkan dia. Tapi kalau sini kalau tak adalah tu tak ada pun adalah dia Allah. Boleh juga. Kita faham juga. Dia Allah ataupun dia adalah Allah. So huwa ni sebenarnya Allah. Okey, ini dia ulang. Dalam ilmu bahasa Arab kalau diulang sesuatu kalimah yang merujuk kepada sebelumnya maksudnya dia memberi penekanan. Dia adalah Allah. Macam tu. Ya. Okey, samalah tu. Huwa adalah merujuk kepada Allah. Dan huwa juga sebenarnya Allah juga adalah huwa tadi. Ya. Okey, huwa ni boleh ditujukan kepada semua ya, bukan kepada Allah sahaja. Okey, dhamir tadi, dhamir munfasil, dhamir muttasil bukan perlu dituju kepada Allah saja tak. Boleh digunakan untuk Allah, boleh digunakan untuk kita manusia, boleh digunakan untuk jin, boleh digunakan untuk malaikat, boleh digunakan untuk haiwan, boleh juga boleh digunakan untuk benda-benda, buku, kereta, boleh juga benda ada dua, benda yang hakiki boleh pegang, benda yang abstrak. Benda abstrak tu boleh jadi apa? Perasaan, fikiran apa semua dan tempat semua boleh pakai. Dia bukan boleh digunakan untuk Allah semata-mata. Ya. Senang cerita, dhamir ni boleh digunakan untuk semua jenis isim. Habis cerita. Ya, semua jenis isim. Okay, dia adalah Allah. Okay, Al-Lazi. Al-Lazi bermaksud yang. Al-Lazi sama dengan Al-Lazina tadi. Sama maksud ya. Maksud dia yang. Cumanya yang tadi Al-Lazina. Apa tu banyak dalam Quran? Al-Lazi banyak. Al-Lazina banyak. Bezanya Al-Lazi untuk satu. Sebab Allah tu satu. Jadi dia tak pakailah huwallahul lazina. Memang taklah. Ya, jadinya isim mausul tadi kita dalam bab isim mausul ya. Dia kalau isim tu satu, dia akan guna yang untuk satu. Kalau isim tu muzakkar, dia akan guna yang untuk muzakkar. Kalau isim tu jamak muannas, dia akan pakai yang khas untuk jamak muannas. Dia punya spesifik lah kita kata. So al-lazi bermaksud jamak muzakkar. Ya, untuk muzakkar. Allah kategori muzakkar. Itu tanya saya pun tak ada jawapan. Mungkin kalau ada kawan yang baru saya boleh cakap begini je. Dalam ilmu bahasa Arab ya, dalam ilmu bahasa Arab dia punya kata nama ataupun isim ya. Isim bahasa Arab ya, kata nama bahasa Melayu, dia memang ada kategori dia. Kategori yang jatuh kategori dipanggil muzakkar dan kategori muannas. Bukan muzakkar tu bermaksud lelaki saja tak. Kalau kebetulan isim tadi lelaki lah dia. Tapi kalau isim tadi haiwan jantan lah dia.
Tak boleh lah haiwan betina sebab dia berzakat. Dan selain daripada orang memang yang berzakat tu kalau orang manusia memang untuk lelaki lah. Kalau untuk haiwan memang untuk jantan. Selain daripada dua tadi manusia lelaki dan haiwan jantan, selain daripada dua tu benda-benda lain ataupun isim-isim lain boleh duduk di bawah kategori muzakkar termasuk Allah. Bukan Allah itu muzakkar, bukan. Itu kita kena terima. Kita kena terima konsep bahasa tu sendiri. Kalau macam nak mengaku Ustazah pening sila luahkan. Pening lah Ustazah. Kan saya pernah sebut sebelum ni kan, anak murid saya kan kebetulan dia orang negeri mana tak, jantan betina dia cakap. Saya terkejut jantan betina itu pengalaman dia belajar. Saya jujurnya saya bertahun-tahun dalam ilmu ni saya kata nasib baiklah tenaga pengajar saya tak gunakan jantan dengan betina. Betul tak? Kan? Jadinya kita lebih menggunakan muzakkar muannas. Jantan betina tu macam boleh sama je maksud dia sebenarnya kan. Ataupun kalau bahasa Inggeris dia apa? Male, female dia pakai macam tu. So boleh digunakan untuk semualah. So allazi bermaksud yang tetapi dia adalah untuk kategori ataupun mufrad. Kerana Allah tu mufrad. Lepas tu Allah tu muzakkar. Muzakkar mufrad. Dia ada kategori dia. Kalau boleh biarlah kenal, kalau boleh kalau tak kenal dapat maksud pun okey dah tu ya. Okey la ilaha illa huwa. La di sini bermaksud tidak. La nafi. Kalau la bermaksud tidak, kita panggil dia la nafi. Tapi kalau la bermaksud jangan, kalau la dalam Quran tu ada kan, ada terjemahan kalau la bermaksud jangan, itu dipanggil la nahi. Nahi bermaksud melarang. Dan nafi maksudnya menidakkan. So di sini memang dah maksud dia tidak, la nafi kita panggil dia. So la adalah nafi. Tidak tu apa beza dia? Dia punya huruf tu. Okey, dia punya apa kecil ulang? Beza la nafi dengan la tidak. Apa beza yang kita boleh tengoklah dekat ayat tu? Okey, nafi dengan tidak sama okey. La nahi, nafi dengan nahi. Okey, kita nak tengok beza ya. Okey, boleh. Ada cara kita ada caranya. La nafi maksudnya dia menafikan, maksudnya tidak. So dia boleh digunakan untuk isim. Sebab tu ilaha adalah isim. Ilaha adalah isim dan kalau perbuatan pun boleh. Maksudnya selepas la nafi boleh jadi isim, boleh juga jadi fi'il. Dia macam tu. Tapi kalau la nahi maksudnya melarang. Melarang mesti selepas dia fi'il sahaja. Nampak dia adalah. Dari segi penerangan saya bagi yang tu dulu. So kalau la nafi lebih meluas. Selepas la boleh jadi isim, boleh juga jadi fi'il sebab dia hanya menafikan okey. Tapi kalau la nahi ataupun la melarang mesti selepas la mesti fi'il sahaja. Itu sedikitlah ya okey. Cumanya kita nak belajar mengenal yang mana satu fi'il, yang mana satu isim. Itu sahaja. Okey? Ustazah, manafi, manahi ada Ustazah? Ma hanya manafi. Ma tidak ada manahi. Tak ada. Ma juga boleh bermaksud tidak. Manafi saja. Tapi tidak ada manahi. Okey? So sini ilaha dekat situ dah ada maksud Tuhan. Asal-asalnya isim. Tiada Tuhan. La tu mesti kena ada alif Ustazah. Lam alif Ustazah. Mesti lam alif. Ya betul. Mesti lam alif. Mesti ada alif. Tak boleh lam saja-saja tak boleh. Memang sebenarnya dia dua harakat sebenarnya. La betul. Yang tanda mat tu memang ada ke ataupun boleh jadi tak ada juga? Tak ada pun boleh. Ada pun tak apa, tak ada pun boleh. Sebab la memang asalnya dia mat asli. Kat sini dia ada tanda mat sebab dia lepas dia ada huruf hamzah. Ya, sebenarnya dia ada tanda mat pun boleh, tanpa tanda mat pun boleh. Okey. So tiada Tuhan, ilaha Tuhan. Ilah. Biasa kan dalam Quran kan ilah kan? Tiada Tuhan. Illa adalah satu kalimah ya. Bunyi la sama dah tapi dia ada dia ada sabdu, dia ada hamzah ya. So illa satu kalimah bermaksud kecuali. Tiada Tuhan kecuali ataupun tiada Tuhan melainkan ya. So dia memang satu kalimah lah ya. La memang dua juga. Dia ada nama khas untuk dia. Nama khas untuk dia ambil saja ya sebab dia tak banyak. Dia panggil huruf istithna. Is tu TI, TH,
istithna. Boleh ambil itu. Maksud dia kecuali, itu saja. Cumanya dia ada geng dia tak banyak pun. Dia sebenarnya ada maksimum 3 ke 5 yang termasuk dalam kategori huruf istithna. 3 ataupun maksimum 4. Maksimum 4 tapi 3 tu Ustazah confirm pasti ya. So selain daripada ilah ada kalimah lain yang jatuh kategori nama yang sama. Huruf istithna. Maksud dia tak adalah, maksud dia mudah saja, kecuali ataupun melainkan ya. Melainkan lepas tu huwa. Huwa balik pada tadilah. Dhamir munfasil bermaksud dia. Muzakkar mufrad. Okey. Okey, alimu dari kalimah alim, betul kan? Alimu dari kalimah alim, tapi kalau alim tu ejaan dia lain. Kalau yang kita kata alim tu ejaan dia lain sedikit. Sini dia ada alif di situ. Alimu, buat dia. Dia bukan alim, dia bukan panjang pada li, dia panjang pada alimu. Ini sama ya, betul dari kalimah alim. Betul, saya tak mahu menafikan orang alim pun dari kalimah ini ya. Cumanya di sini ya, kalau apa maksud dia situ? Cuba tengok apa maksud dia? Mengetahui maksud dia. Tetapi sebenarnya yang paling tepat orang yang mengetahui sebenarnya. Sebenarnya paling tepat. Mengetahui itu betul, boleh. Tetapi paling tepat orang yang mengetahui. Dan orang di sini adalah muzakkar sebenarnya. So bukan orang lah sebenarnya. Sebab dia cerita pasal Allah. Kalau cerita pasal Allah maksudnya yang mengetahui. Ataupun pihak yang mengetahui maksudnya di sini dia tujukan kepada Allah. Jadi tak boleh pakai orang lah. Kalau kebetulan dia cerita tentang orang lah, tapi dah dia bercakap tentang Allah, sorry, tarik balik, tak boleh pakai guna orang. Pihak yang mengetahui, ataupun kalau tak nak pihak yang mengetahui. Itu dia punya maksud dia. Yang mengetahui, siapa yang mengetahui tadi? Allah. Maksudnya Allah mengetahui. Dia ada dari segi istilah ya. Dari segi istilah Ustazah beritahu dulu. Terima saja dulu ya. Kita panggil dia isim fa'il. Kita panggil dia isim fa'il. Isim fa'il maksudnya pihak yang melakukan, pihak yang mengetahui, pihak yang melakukan, pihak yang membuat. Macam tu. Itu antara maksud yang saya boleh explain lah ya. Limu cara nak tahu dia, cara nak tahu macam mana kita nak tahu dia isim fa'il, maksudnya yang mengetahui tadi. Cara dia begini. Huruf pertama tu baris fathah. Kalau kata ni huruf ain lah, kalau perkataan lain huruf lain ya. Baris dia baris atas, lepas tu mesti ada alif. Baris atas, huruf pertama tu baris atas mesti ada alif. Huruf lepas tu mesti baris bawah. Itu 3 benda yang kita kena tengok. Isim fa'il Ustazah. Ya, isim fa'il. Dia punya kedudukan tu maksudnya baris atas, lepas tu ada alif dengan baris bawah lepas tu. Itu ya, memang susunan tu mesti. Sederet je tu. Cara nak kenal isim fa'il. Okey, Ustazah bagi contoh lain. Ustazah panggil, katalah orang yang bagi khutbah. Apa kita panggil? Orang yang panggil khutbah Jumaat? Apa? Saya tak tahu sebab saya tak pergi solat Jumaat, Ustazah. Khatib ke Ustazah? Khatib. Ya, dia kha ya. Okey, ejaan dia betul-betul macam ni. Kha baris atas ada alif, lepas tu ta tu baris bawah. Ta dia hujung tu bebas. Sebab tu yang mim baris depan tu kita tak peduli baris dia. Saya ambil yang pertama baris atas, lepas tu mesti ada alif, lepas tu baris bawah. Yang hujung tu contohnya kat sini alimu boleh, alima boleh, alimi boleh. Dia hujung tu boleh berubah baris. So kalau yang baca khutbah itu dipanggil khatibu. Sebenarnya khatib. Sebenarnya cara kita nak kenal semua. Apa maksudnya? Orang yang memberi khutbah. Itu maksud dia. Kan khatib sebenarnya. Kayak hakim. Hakim tapi kita biasa hakim. Pendek kan? Sebenarnya dia ada alif. Hakim sama baris atas ada alif, kaf baris bawah. Hakim. Maksudnya orang yang menghukum. Itu maksud dia. So cara nak kenal dia, huruf pertama baris atas mesti ada alif dan lepas tu baris bawah. Itu wajib 3 tu. Mu ke, ma ke, mi ke itu bebas. Okay, cara nak kenal dia. Nama dia dipanggil isim fa'il. Ataupun saya bagi perkataan lain maksudnya pelaku kepada perbuatan. Okay. Alimu, maksudnya mengetahui. Istilah dia kita panggil isim fa'il al-ghaibi. Al-ghaibi, ghaib lah. Benda-benda ghaib lah maksudnya. Okay. Benda-benda ghaib. Cumanya kat sini kalau kita sebab dia punya
alimul ghaibi. Dia bukan sebelah menyebelah. Jadinya kalau dia sebelah menyebelah, alimul ghaibi. Dia macam tu, dia bercantum sebenarnya. Alimu dengan ghaibi tu mesti berdekatan, bercantum sebenarnya. So sebab tu B baris bawah. Ada siapa-siapa nak kenapa ya? Apa maksud Ustazah? Alimul ghaibi. Dia macam tu. Dia tak boleh alimu saja. Dia kena baca segi macam alimul ghaibi. Kenapa Ustazah yang baris bawah tadi? Tak dengar tadi. Bawah. Okey, Ustazah bagi tahu dulu. Kalau nampak al-ghaibi, dia ada alif lam kan? Betul tak alif lam? Kan? Segala kalimah yang ada alif lam adalah isim. Lebih tepatnya isim ma'arifah. Itu secara tepat. Tapi baris asalnya al-ghaibu. Nampak? Baris asal isim mesti baris depan. Asalnya al-ghaibu. Tapi kenapa jadi al-ghaibi? Dia boleh. Asalnya al-ghaibu, dia boleh jadi al-ghaibah. Dia boleh jadi al-ghaibi. Tapi ada sebab yang membuatkan dia berubah al-ghaibi ataupun al-ghaibah. Ada sebab. Saudara sebenarnya dah ada explain dah tu sebenarnya. Siapa nak cuba? Silakan. Yan ada tak ke sini? Yan ada tak di sini? Tak tanya dia. Saya tak nampak. Saya, betul lah tu. Dah sebut. Idhofah. Idhofah. Tapi mana idhofah dia? Kenapa pula mana idhofah? Apa maksud dia? Mana idhofah? Apa maksudnya? Sandaran kan? Sandarannya. Alimu tadi isim fa'il disandarkan kepada al-ghaib, itu al-ghaibi tu. Memang idhofah, ya. Cara nak kenal idhofah, kedua-duanya mesti isim. Yang pertama alimu kan dah cakap tadi nama dia isim fa'il, isim jugalah kan. Yang pertama tadi isim, ya. Macam mana nak kenal? Sebab tak selalu kita kata isim mesti ada tanwin lah, mesti ada alif lam lah, betul tak? Kan? Tapi ini tak ada. Ini tak ada tanwin, tak ada alif lam. Jadi cara kita nak kenal yang tadi isim, cumanya lebih tepat nama dia isim fa'il. Cara apa? Huruf pertama baris atas, ada alif, lepas tu lam, baris bawah. Bukan lam tu, baris bawah. Itu terus kita tahu nama dia isim fa'il. Itu juga isim. Ya, jadinya yang pertama dah ada isim. Isim yang kedua wajib ada alif lam. Apa tu? Al-ghaibi ada alif lam. Isim pertama tak boleh. Isim pertama tidak boleh ada alif lam. Isim yang kedua wajib ada alif lam. Dan isim yang kedua hujungnya, akhir dia mesti baris bawah. Itu ciri-ciri idhofah. Ya, sandaran bahasa Melayu. Alimu mengetahui. Mengetahui apa? Nampak? Kalau dia tak sandarkan, kita tak tahu mengetahui apa. Jadi alimul ghaibi mengetahui perkara-perkara ghaib. Nampak? Itu sebenarnya idhofah ni untuk menjadikan ayat tu lebih sempurna. Sebenarnya senang cerita. Kalau kita tak sandarkan, tidak idhofahkan, makanya mengetahui apa? Tak, dia macam tergantung. Ya. Okay. So alimul ghaibi dari segi istilahnya idhofah, dari segi istilahnya. Idhofah bermaksud sandaran. Ya. Cumanya nak belajar kenal yang pertama tu, isim kata tak isim ke, itu saja, kan? Tapi antara cara kita boleh kenal daripada kalimah yang kedua, ada alif lam, wajib ya, ada alif lam, dan hujungnya al-ghaibi, B baris bawah. Itu cara dua, itu antara yang kita kenal dia idhofah. Yang baris bawah ni bukan jar majrur sahaja, idhofah juga berakhir dengan baris bawah. Jar majrur berakhir dengan baris bawah, idhofah juga berakhir dengan baris bawah. Ya? Okey. Wasyahadati. Itu dia tak habis lagi. Mengetahui yang ghaib. Lepas tu waw tadi apa? Dan. Waw ataf. Huruf ataf. Okay. Asyahadati. Dia nampak alif lam. Confirm alif lam kan? Isim lah ya. Waw di situ huruf ataf. Asyahadati apa maksudnya? Maksudnya itu. Apa maksud dia? Yang terang. Dia syahadah. Kan ada program dulu kan? Syahadah. Syahadah ni memberi kesaksian, ya, memberi kesaksian boleh, ataupun maksud dia itulah terang, nampak semua. Dia mengetahui perkara yang ghaib. Perkara ghaib tu maksudnya perkara yang tak nampak. Syurga, neraka, apa, jin, semua Allah nampak, kita yang tak nampak kan. Jadi itu dia bagi ghaib. Asyahadah tu maksudnya perkara yang terang yang nampak, itu saja. Ya. So idhofah dia boleh dua-dua ni lah kan Ustazah? Dia ikut yang waw, selepas waw tu sebab dia waw. Dia ada waw, dia maksudnya tak so dia punya baris tu pun mesti kena baris bawah juga. Ya, pandai, dia ikut. Kalau ada ataf dia mesti ikut baris sebelumnya. Kalau sebelumnya al-ghaibi mesti asyhadati, sebab alif lam kan. Al-ghaibi alif lam baris bawah, asyhadati alif lam mesti baris bawah. Itulah fungsi huruf ataf.
huruf ataf dia kena ikut baris dia. Kalau sebelumnya isim, selepasnya isim. Baris akhirnya mesti sama. Al-ghaibi baris bawah, asy-syahadati baris bawah. Itulah fungsi ataf kalau kita faham. Contoh kalau al-ghaibu contoh ya. Contoh ya. Al-ghaibu dia mesti wasyahadatu. Dia mesti macam tu. Okey, itu ataf. Ataf pun ada fungsi dia sebenarnya untuk kita fahamlah. Dan yang terang, yang nampak dan jelas maksudnya. Okey. Huwa tadi ya. Lepas tu dia dhamir munfasil, muzakkar, mufrad. Ar-Rahmanu, ini Allah juga tapi pakai nama Allah. Maksudnya sama. Dia masih merujuk kepada Allah juga. Ar-Rahmanu, maksudnya Allah lah ya. Ar-Rahman maksudnya yang penyayang. Okey. Ar-Rahim masih merujuk kepada Allah. Ini dipanggil Al-Asma'ul Husna kan? Betul kan? Okay, kan? So Ar-Rahman, ya Ar-Rahman maksudnya dia penyayang ya, merujuk kepada Allah. Ar-Rahim mengasihani, tak apa, tertukar sikit pun maksudnya lebih kurang ya. Pengasih, penyayang, kedua-duanya merujuk kepada Allah. Ini dipanggil Al-Asma'ul Husna. Okay. Okay, kita cuba gerak ayat ketiga kita. Ni dah. Kak Adis tak habis lagi. Tak habis kan? Okey, ada siapa yang nak bertanya ke? Kalau nak bertanya silakan ya. Tadi Ustazah cakap yang duduk baris bawah tu atom ke atof sebutan dia? Atof, T-O-F. Atof. A-T-O-F. Ya, A-T-O-F boleh atof. Dia begini, dia atom ni dia boleh sebut dia atom maksudnya menghubungkan. Dia menghubungkan dua isim. Contohnya lah, sebelumnya isim, selepasnya isim. Okey, macam nilah al-ghaibi isim, asy-syahadati isim tapi baris dia kena sama. Yang selepas ataf tu dia kena ikut baris sebelum dia. Al-ghaibi baris bawah jadi wasyahadati kena baris bawah. Tapi kalau baris sebelumnya baris depan, al-ghaibu dia akan jadi wasyahadatu. Contoh. Dan kalau di al-ghaiba dia mesti wasyahadata. Nampak dia kena macam tu. Ya, ataf. Dari segi nama dia lah. Dan huruf ataf dia okey. Ada soalan? Jadi kiranya dia macam gabung isim dengan isim and dua ujung isim tu baris bawah. Ya, terpulang lah. Kalau kat sini baris bawah lah. Kalau baris atas lah ya. Tetapi tapi bukan isim dengan isim saja. Isim dengan isim boleh, fi'il dengan fi'il boleh, lepas huruf dengan huruf boleh, ayat dengan ayat boleh. Dia banyak. Dia banyak ya. Tapi kebetulannya kat sini isim dengan isim ya. Isim dengan isim boleh, fi'il dengan fi'il boleh, huruf dengan huruf boleh, ayat dengan ayat, struktur ayat dengan struktur ayat boleh. Nampak dia banyak. Dia banyak ya. Okey. Jadi kalau isim dengan isim dengan apa tadi? Ayat jap. Isim. Dia kena sama lah macam isim dengan isim, ayat dengan ayat macam tu kan? Ya, dia kena sama. Ya, dia isim dengan isim, ayat dengan ayat, macam tu. Ya. Okey. Okey, alright ya. Okey, kita gerak kepada ayat kita seterusnya. Ayat kita seterusnya ni agak mencabar ya. Mari kita tengok. Mencabar dia banyak fi'il. Tengok pun tahu. Okey, tengok pun tahu mencabar. Ustazah pun cakap ayat yang ini mencabar ya. Okey, kita cuba ya. Wow, huruf ataf tadilah. Ya, bermaksud dan. Qala. Qala adalah apa? Siapa nak cuba jawab? Mikrofon. Buka mikrofon dia. Fi'il madi berapa huruf tu? 3 huruf, betul. Fi'il madi 3 huruf. Fi'il ya. Madi maksud dia past tense. Okey. Dia ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf, ada yang 6 huruf. Kalau boleh dapatkan yang tu dulu. Walaupun yang lain tak kenal sangat tapi tahu. Okey ni 3 huruf. So huruf pertama qaf, lepas tu alif, lam ya. Ini cumanya dia ada dua jenis. Satu yang ada huruf sakit, satu lagi yang tanpa huruf sakit. Ya, so ni kategori apa? Huruf sakit tu huruf apa? Alif wawiyah. Alif tu lah alif wawiyah ya. Dia ada jenis yang ada huruf sakit. Huruf sakit tu sebenarnya yang ada huruf mad alif wawiyah. Salah satulah. So dia ada jenis tu. Ada yang 3 huruf tak ada huruf sakit ni. Dia bukan apa, memang mesti faham yang tu. Bila orang belajar bahasa Arab dia mesti tahu. Oh 3 huruf ada 2 jenis. Ada yang ada huruf sakit, ada yang tiada huruf sakit. Macam tu ya. Cumanya kalau segi istilah bahasa Arab, huruf sakit tu dia panggil illah. Dia panggil. Illah tu sebenarnya macam mengelat. Kita biasa dengar orang mengelat tak? Mengelat. Kau mengelat lah. Biasa kan? Sebenarnya dari perkataan sakit lah. Dia kalau dah mengelat tu dia bagi alasan. Dia bagi alasan tu maksudnya maksud dia dari situ sebenarnya. Okey. 3 huruf
ada huruf illah di tengah. Sebenarnya di tengah boleh, di hujung boleh, tapi bukan di awal. Okey. Qala fi'il madi 3 huruf, ada huruf illah di tengah ya, dan bermaksud dia telah berkata. So dia tu siapa? Huwa. Dan kalau Ustazah ulang balik dia punya maksud, dan dia telah berkata. Itu maksud dia. Pak, dia telah berkata tu bahasa Arab qala je, pendek je. So dia tadi muzakkar lah. Tak kisahlah dia lelaki ke apa ke, itu tolak tepi dulu. Muzakkar dulu ya. Dan dia telah berkata. Okay. Dhamir di dalam qala adalah huwa. Macam mana nak tahu Ustazah? Tak nampak pun perkataan huwa? Betul. Memang tak nampak, tetapi kalau 3 huruf semua baris atas, tak kisahlah kita nampak 2 baris atas sebab huruf illah tak ada baris. Ya. Sama ada kita nampak 2 baris atas ataupun kalau yang kalimah biasa tanpa huruf illah berderet-deret 3 baris atas tu kita nampak. Ya. Kalau yang itu memang kita kena terima dhamir di dalamnya adalah huwa. Saya ulang ya, fi'il sentiasa 2 in 1. Dia ada dhamir tersembunyi, dia cakap. Dia panggil dhamir mustatir, dia panggil dhamir tersembunyi di sebalik kalimah ni. Sebab tu kita tak nampak huwa, tapi kita kena terima bila dia 3 huruf dan ada 2 baris atas tu, confirm dhamir dia adalah huwa. Ya. Okey, dan dia telah berkata dia kata apa tu? Al-Maliku. Al-Maliku apa maksud dia? Apa maksud di situ? Raja. Malik lah. Pernah dengar kan raja kan? Raja kan? Malik kan? Kita biasa dengan perkataan memiliki. Memiliki pun dari perkataan yang sama. Ya, memiliki maksudnya ada. So kalau Malik raja, tapi maksudnya perkataan tu dari yang samalah. Ya. Al-Mulku raja. Tadi dia berkata tu ada orang lah ya, ada seseorang yang berkata raja ataupun wahai, nak tak ada wahai, tak ada ya ya. Al-Mulku raja. Itu ada alif lam ya. Bila ada alif lam dia adalah isim ma'rifah. Okey. Isim ma'rifah sebab dia ada alif lam. Raja maksudnya dia tahulah dengan raja mana dia bercakap tu. Siapa yang bercakap tu tolak tepi dulu. Okey. Sebab ayat ni dia potong-potong ya. Okey. Dia bukan ikut susunan. Okey, macam mana nak baca lepas tu? Lepas Al-Maliku. Macam nak baca? Tamanun. Tamanun. Tak ada. Itu kalau tanwin bertemu hamzah wasal. Ni mana ada tanwin? Tak ada. Ya, dia kena ada tanwin. Kena ada tanwin pada kaf baru tambah nun tu. Nun baris bawah. Sekarang tak ada. Pada kaf satu baris je bukan tanwin. So tak boleh baca yang tu. Kalau kita nak terus, waqala al-maliku. Maliku tu ni. Kalau kita nak baca terus. Tak payah tambah-tambah tu. Itu tanwin bertemu hamzah wasal. Okay. Itu ni. Kalau kita pecah-pecahkan dia. Itu ni. Berikanlah kepadaku. Maksudnya. Itu ni. Ini sebab ada hamzah Ustaz. Ya, sebab ada hamzah di situ. Itu ni. Ini kalimah ni doa selalu apa? Rabbana ati. Biasa tak dengan doa? Rabbana atina. Okey, Rabbana atina. Ati dengan itu sama kalimah. Rabbana, Tuhan kami, atina, kurniakanlah kepada kami ataupun berikanlah kepada kami. So ati, na tu kami ya. So ati sama dengan itu, sama. Dari kalimah yang sama. Berikanlah, kurniakanlah, boleh masuklah ya. Itu ni berikanlah kepadaku ataupun apa maksud yang diberi kat situ? Bawakanlah. Boleh jugalah. Bawakanlah. Bila orang bawakan tu maksudnya berikan. Boleh je. Ni di situ adalah kata asal dia apa Ustazah? Bagus. Kata asal dia ata. Ata. Ya, ata. Okey, cumanya dalam kamus biru kata ata ni dalam kamus biru ada, tapi ata dia ada 2 jenis ya. Siapa ada kamus pink? Sesiapa yang ada kamus pink, cuba cari dalam VN ya. VN dia bermula kat tengah ya. Cari ata. Ata ni dia ada 2 jenis tau. Cari di tengah sebab VN adalah di tengah. Start daripada 360 lebih ke, cari situ. Siapa jumpa bagi tahu ya. Ata. Okey, saya dah jumpa 357. Kamus pink macam mana? Bukan pink je. Cuba tengok tengok di skrin. Bukan kamus pink apa? Pink campur apa tu? Pink campur macam kuning-kuning tak? Nama dia kamus Farid, nama dia Al-Farid. Ustazah galakkan ya, saya galakkan kalau boleh ada kamus biru ni, jangan saya tunjuk. Kamus biru ni, ini penting sangat untuk fi'il, pecahan-pecahan fi'il. Dalam kamus biru tidak ada maksud Melayu. Maksud Melayu ke maksud apa tak ada.
Kamus Pink ni sangat banyak kegunaan dia. Macam tadilah kita nak cari maksud ke apa, ini sangat berguna ya. Kamus juga ya. Cuma yang biru ni tadi khas untuk fi'il sahaja. Okey. Yang pink ni kalau ada isim boleh cari dalam bab isim dia, kalau ada fi'il boleh cari dalam bab fi'il dia. Dan dia banyak lagi kandungan dalam kamus pink ni yang berguna. Ustazah punya buku ni dah lebih 20 tahun. 20 tahun masih berguna ya. Dan buku yang kita pakailah ya, sekejap sebelum kita ya. Buku yang kita pakai ini rupa dia. Buku yang kita pakai ni tajuk-tajuk dalam dia punya tu ini rupa dia. Kalau nak tahu nanti tanya dekat grup ya. Ini 3 ni. Buat masa ni Ustazah rasa 3 ni dah mencukupi insya-Allah. Okey, kita jumpa Atta. Linda jumpa tak Atta? Hantar kat skrin boleh? Jumpa, cuma apa tu bila Linda screenshot tu dia Blur. cantik lah. Ya, tak apa tak cantik. Yang penting kita jumpa dulu. Dia kita screenshot ya. Apa Sebab pula kita lah mungkin kita tengok Atta ya. Perkataan Atta ni sangat banyak di dalam Al-Quran ya. Okey, cuba besarkan je. Boleh enlarge lagi. Ya. Soal dia macam melengkung kan Linda? Tebal ni bukunya. Dia melengkung tapi kalau boleh enlarge, sila enlarge kalau boleh. Lagi boleh. Nak yang satu Atta. Atta dia ada dua. Memang kita nak tengok dia-dua. Dia ada dua ya. Okey, bagus Linda. Alhamdulillah ya. So Atta ni dia ada dua ya. Perhatikan ya yang Linda tunjuk ya. Dia ada satu yang Linda tunjuk tu dia ada tanda mat tahu. Atta. Tanda mat tu maksudnya tu dibaca dengan 2 harakat ya. Atta ataupun bawah dia pendek. Atta. Ta memang sama. Kalau kita tengok dekat situ dia ada bawah dia pun ada satu lagi Atta juga yang pendek. Di sini dia bagi 3. Yang pertamanya Atta. 2 harakat sebenarnya tanda mat tu. Lepas tu Atta, lepas tu Atta juga. Ta memang sama, 2. Okey, mari kita tengok maksud dia. Maksud dia sangat dekat ya. Mari kita tengok kalau yang A panjang, Atta maksud dia apa? To give, Memberi, to donate. menerima. Memberi, menderma, boleh. Tapi kalau Atta yang pendek, mari kita tengok bawah dia tu ni, to come, Datang. to arrive. Datang, tiba. Dan bawah dia satu lagi, to bring. Macam kita punya Datangkan. tadi, membawa. So kita punya ini sebab tu Atta ni sebenarnya dia nasib baik ada kamus pink ni lah. Dia complicated juga sebenarnya. Tapi ada dalam ni. So kita punya fi'il madhi asal dia Atta. A pendek. Tetapi kalau ada Atta yang panjang, yang satu lagi pendek juga, terpulanglah kepada ayat tu sama ada datang ataupun membawa. Terpulang kepada ayat tu sendiri. So yang ni sebab dia dah bagi maksud dia bawalah. Maksudnya fi'il madhi dia Atta. Cumanya kalau dalam kamus biru, yang 2 harakat tak ada. Itu tak ada, tapi kamus biru hanya ada yang ni lah. Atta pendek, kamus biru, tak nak kamus pink. Mari kita So dia alif dia hamzah bukan pakai yang alif panjang tu. Dia hamzah tapi hamzah 2 harakat. Oh yang ni. Yang mula-mula tu ya, hamzah 2 harakat. Tapi ni buku lama juga dia pakai tanda mat. Sebenarnya hamzah 2 harakat ya. Okey, kita nak cari dalam kamus biru ya, kita nak cari Atta. Atta di sini dalam kamus biru Ustazah bagi tahu awak hanya ada Atta yang hamzah pendek sahaja. Yang hamzah 2 harakat tak ada dalam kamus biru. Ya, kita cari di belakang sebab kita nak cari macam mana boleh jadi bunyi tu pula kan? Mana boleh bunyi tu? Okey, fi'il madhi dia Atta. Atta pada muka surat 197. Ya, 197 kolom yang pertama. Kolom yang pertama 4 dari bawah. 1 2 3 4. Atta ya, dia bagi satu tu je. Tak ada yang 2 harakat tu tak ada ya. Tak ada mat tu tak ada. Atta dia bagi nombor 127. Dia bagi nombor 127, kita pergi kat depan. Bulatan hitam. Kita cari 127. Dia bagi Atta. Ini kalimah ni sangat banyak dalam Al-Quran. Jadinya kalau boleh ini juga antara yang kita nak kenal dia lah. So kita nak cari mana datang bunyi tu dari mana. Ini pecahan-pecahan fi'il. Atta sudah tentunya fi'il madhi untuk huwa. So kalau yang ni rasanya kat mana? Cuba cari kalau rasanya. Sebab ada cari tu. Cuba cari. Kalau Atta kita turun bawah, line Atta dulu. Lina nak hantar kat skrin ni.
Maksudnya bagus juga hantar kat skrin ya, sebab takut ada kawan yang tak ada ya. Okey, mari kita tengok dulu. Ini kalimah yang penting sebab dia banyak dalam Al-Quran ya. Okey, tu je kawan kita hantar ke skrin. Okey. Bukan tak nak kamus pink tadi. Yang kita punya kamus biru. Sekejap. Download. Kita nak cari kamus boleh jadi tu pula. Kita punya ata. Ini ada huruf illah ya. Ada huruf illah di hujung. Ata. Dia. Huruf sakit ya. Huruf yang sakit. Ata. Dia fi'il yang ada huruf illah dia memang pelik sikit. Ustazah cakap awal-awal. Kalau yang tak ada huruf illah tu senang. Ya. Tadi betul tak tadi yang tadi? Sekejap. Tengah buka. Tu dia. Ya. Dah besarkan. Okey, mari kita tengok fi'il madi dulu. Ya, ata, ataya, atau. Kita nak cari bunyi tu. Ya, so ata, ataya, atau. Turun lagi Dina, kita nak tengok fi'il madi dulu. Atat, apa tu? Atata, ataina. Memang tak ada tu Okey, turun lagi. Ataita, ataituma, ataitum. Tak ada. Ataiti, ataituma, ataituna, ataitu. Ini tu pendek. Kita lain. Kita tu tadi kan. Ataina. So bukan di fi'il madhi. Bukan. Jadi kita tengok fi'il mudhari' dia. Rasa-rasa fi'il mudhari' ke? Mari kita tengok fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' mesti ada ya. Kita punya tak ada. So tak apa. Kita turun dulu. Kita tengok sekali jalan ya. Ya'ti. Kalau ata fi'il mudhari' je jadi ya'ti. Nanti dulu Linda. Slowly. Ata jadi ya'ti. Tengok ya. Ya'ti banyak dalam Quran ni. Ya'ti, ya'tiyani yang dua orang huma tu semua jarang pakai ya. Ya'tiyani, ya'tuna. Kita boleh tekalah huwa huma hum tu kan susunan ni kan. Okey, ya'ti, ya'tiyani, ya'tuna. Tak ada, bukan ya'tuna lain. Kita punya u tu. Okey, ta'ti, ta'tiyani, ya'tina. Bukan juga tak ada. Ta'ti, ta'tiyani, ta'tuna tak ada. Bunyi dia lari ya. Ta'tina, ta'tiyani, ta'tina. Betul apa? Ati. Kalau untuk anak ati, nakti. Lain tak ada. Cuba tengok dekat fi'il amar. Kita kena belajar cari kat fi'il amar. Yang mana ada tu dua harakat macam kita punya. Okey, fi'il amar kita hanya ada untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ada 6 ni saja. Okey. Dia punya fi'il madi sama ada i'ti. Fi'il madi pula fi'il amar ya. I'ti ataupun iti. Kedua-dua itu sama maksud. Kedua-dua boleh jadi ada dalam Quran. Sebab tu kalau kita dalam Quran kita nampak i'ti, kita boleh baca dia iti. Tak ada masalah ya. So itu untuk anta. Lepas tu itia, itu. Kat situ. Tadi Ustazah baca itu ni. Cumanya kita punya ada ni. Ni bermaksud ana. Itu ni. Apa tadi? Bawakanlah kepadaku. So dia adalah fi'il amar. Domir ni siapa? Domirnya antum. Arahan ini ditujukan kepada antum. Itu ni cuma ni di hujung ya. Ni di hujung bermaksud ana. Datang bawakanlah kepadaku. Itu maksud ayat dia. Dia cakap ayat ni memang complicated sikit. Bihi. Bihi bermaksud dengannya. Terpulanglah ayat ni sebab ayat ni dia ada ayat yang lebih awal. Ya, okay, jadi kita tak boleh faham sebab ini dia dipotong-potong. Ya, so bihi ni di situ bermaksud ana. Memang bawakanlah kepadaku. Dia memang kalau ana di hujung fi'il ya, ana di hujung fi'il dia akan jadi macam ni. Nun bari bawah ya bermaksud ana. Ya. So ada tangan, ada jari fi'il. Antum dia tak disebut Antum Antum tu dia dah ada di dalam itu. Okey, kita boleh terjemahkan dia kamu semua bawakanlah kepadaku. Kita boleh guna antum. Dia memang dia tak sebut kan Ustazah cakap awal-awal terjemahan ni dia ikut cara dia lah. Siapa yang buat terjemahan ni. Dia tak adalah dia masukkan semua kamu semua bawakanlah, tak ada kan. Dia cuma kata bawakanlah kepadaku tapi itu kita dah tahu dhamir di dalam tu adalah antum. Ya. Okey, cumanya ni maksudnya ana. Cumanya dia tambah kepada. Tak ada kepada tapi ni bawakanlah kepada tu sebenarnya dalam bawakanlah tadilah. Ya. Memang dalam Al-Quran dia tak adalah nak sebut yang antum-antum semua tu, dia tak ada sebut. Cumanya kita yang belajar kita faham. Oh, itu adalah fi'il amar yang ditujukan kepada antum. Kalau kita terjemahkan dia kamu semua ataupun antum, ataupun orang Melayu suka antum semua. Dia repeat.
Antum tu sebenarnya kamu semua, tapi dia sebut antum semua. Boleh je. Antum bawakanlah kepadaku. Macam tu sebenarnya maksud dia paling tepat. Ya. Antum bukan mereka Ustazah. Apa antum? Kamu semua, bukan mereka. Kamu Kamu semua. semua. Fi'il Kamu amar. semua. Kita fi'il amar bukan fi'il amar maksudnya perintah, suruhan. Kita tak boleh tujukan kepada pihak ketiga. Kalau mereka pihak ketiga, kita mesti tujukan kepada anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Hanya 6 tu sahaja yang boleh ada fi'il amar. Arahan. Kalau pihak ketiga tak boleh. Macam mana? Sebenarnya untuk memberi arahan kepada pihak ketiga ada cara lain. Tapi Ustazah tak nak cakap sekarang. Dia ada cara lain. Dia tak pakai fi'il amar yang macam ni dah. Fi'il amar dalam kamu ni semua untuk pihak yang tadi lah. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. 6 pihak ni saja. Orang yang dipanggil pihak kedua yang berhubungan direct dengan kita. Yang kita boleh bagi arahan. Kalau kita nak bagi arahan kepada pihak ketiga, ada cara yang lain. Itu tamu dulu lah. Ya? So bihi, bi adalah huruf jar. Hi bermaksudnya, hi adalah dhamir muttasil. Dia duduk di hujung. Dengannya kalau kita nak terjemahkan dia. Dari segi istilah bahasa Arab, jar majrur. Kita panggil istilah dia lah. Okey, cukup kat situ dulu. Siapa nak bertanya? Kat tempat Ustazah ni dah gelap dah hujan. Tengok Ustazah tunjuk ke belakang. Dah gelap dah hujan. Rasa macam nak tidur je. Kesian orang kat pejabat. Kesian orang kat office. Apalah Ustazah ni. Kita orang kat office dah Ustazah tak boleh tidur. Sorry. Ustazah kalau tengok hujan tu, kalau ada kelas lepas ni, malas je ada kelas lepas ni. Dia tengok dia ada cuaca semacam kan. Okey, siapa nak bertanya? Silakan. Ada soalan? Hal yujad soal? Nak bertanya? Kalau nak bertanya apa-apa sahaja, silakan. Ataupun Ustazah susahnya. Mestilah. Dia kata apa? Istilah pepatah Melayu kata kalau tak dipecahkan apa? Kalau tak dipecahkan ruyung ya? Ruyung ya? Ustazah tak pandai tapi Ustazah biasa dengar kan? Kalau tak dipecahkan apa? Betul lah kot ruyung. Mana kan dapat dia punya apa? Sagunya? Ya. Itulah kan. Maksudnya ataupun kalau pepatah Melayu cakap lain, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu pun boleh jugalah kan. Jadi bila nak belajar macam itulah. Memanglah Ustazah laju sebab Ustazah dah 30 tahun dah pun dengan ilmu bahasa Arab kan. Bezalah dengan you all. Dah ada setahun lengkap. Dah ada setahun intensif. Jadi itulah ya. Okey, ada soalan lain tak sebelum kita berhenti? Ada? Tak ada? Tak ada ya. Jika kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ilal liqa' ma'as salamah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sama.